bahawa Islam lah yang paling lengkap, termasuk dalam bab-bab COVID-19 ni pun telah advance. Telah advance dalam menanganinya. Maka orang tertarik. Sebab bila kita tengok, Alhamdulillah, perkembangan daripada COVID-19 ini, kita tengok khususnya di Eropah, ramai berbondong-bondong secara tak pasal-pasal masuk ke dalam Islam secara beramai-ramai. Kerana melihat cantiknya Islam, bagaimana pengamalan mereka, pemakanan mereka, asas-asas dan prinsip mereka. Baik. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada COVID-19 ini juga kita dapat tahu bahawa Quran ini, pentingnya ini, dia membimbing manusia sebab kita tahu Quran, Islam mengajar umat dia ajaran yang sangat lengkap. Sebab disebut sebagai the way of life. Dia bukan ritual keagamaan semata-mata. Itu yang ditakrifkan sebagai orang barat menyebutnya religion. Kalau religion ini kadang-kadang terbatas kepada ritual keagamaan. Sembahyang, puasa, zakat, haji semata-mata. Kita nampak ritual itu dilakukan. Dan barat dan musuh Islam kadang-kadang tak takut pun bila kita sekadar melakukan ritual kita sahaja. Tetapi sebenarnya ad-din dalam agama kita membawa maksud bukan sekadar ritual keagamaan, tapi the way of life. Ad-din ni cara hidup. Satu-satunya agama yang membentangkan cara hidup yang lengkap. Daripada pejam mata masuk bilik air, cara nak qada hajat, cara bersama pasangan, pemakanan, bersosial, bernegara, semuanya ada disebut. Doa pun banyak daripada semuanya ada diberikan panduan lengkap the way of life, tak macam agama-agama lain. Saya cabar agama-agama yang lengkap selain daripada agama Islam. Sila bentangkan. Itu sebab kita ini, Quran ini penting sebagai panduan kita. The way of life, cara hidup. Bila kata cara hidup, kita nak kaitkan dengan apa yang disebut sebagai daruriyatul khams, yang disebut maqasid syar'iyah. Tujuan syarak ini diutuskan, tujuan syarak ini diutuskan untuk menjaga 5 kepentingan manusia. Islam ini, Quran ini diletak untuk menjaga 5 kepentingan manusia. Mengikut Imam Syatibi dalam kitab dia Al-Muwafaqat, dia kata, dan imam-imam yang lain selain daripada dia juga, dia kata 5 perkara ni datang mengikut ranking, mesti ikut ranking. Yang pertamanya, syariat, Islam, Quran semua ni dia diletakkan untuk manusia ni sebagai hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua barulah menjaga nyawa. Yang ketiga barulah menjaga akal, ikut ranking. Yang keempat barulah menjaga keturunan. Dan yang kelima menjaga harta. Harta yang terakhir sekali. Baik. Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa mula-mula menjaga agama? Macam mana nak jaga agama kalau jiwa pun dah tak ada? Jiwa tak ada, manusia ni tak ada. Macam mana nak jaga agama? Ada orang bertanya macam tu. Kenapa agama mesti yang pertama? Baik. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita dah tahu tadi agama the way of life, cara hidup. Bermakna apa? Kita ni kalau lah ibaratnya terpelanting kat dunia ni tiba-tiba, tak ada manual kehidupan. Tak ada cara hidup yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Huru-hara. Kan? Kita tengok Qabil bergaduh, berbunuh-bunuhan. Manusia ini sampai malaikat mengambil pengiktibaran sebelum menjadikan Nabi Adam AS. Kau nak jadikan manusia ataupun makhluk yang berbunuh-bunuhan, bertumpah darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih kepadamu 24 jam, ya Allah. Sebab itu banyak tafsiran, antaranya itu ramalan malaikat pada masa akan datang. Ada juga yang mengatakan malaikat-malaikat ini pernah menyaksikan ada satu kehidupan sebelum Nabi Adam yang memang makhluk tu berbunuh-bunuhan, mungkin di kalangan jin ke dinosaur ke, wallahu a'lam, kerana tak ada sistem yang begitu baik. Dia bolehlah saya umpamakan macam kita nak gunakan produk, tapi produk tersebut tak ada buku manual dia. Tak ada cara menggunakannya. Memang taklah kita pandai guna. Mesti ada manual dia untuk menyusunnya. Maknanya
menjaga agama ni sebagai panduan untuk dunia ini boleh berfungsi dengan baik. Manusianya pandai nak mengatur hidup, macam mana sistem kekeluargaan dia, macam mana sistem sosialnya, macam mana sistem bertuhan dia, macam mana manusia ni boleh sentiasa digalakkan buat kebaikan, macam mana dia ni boleh takut untuk buat kejahatan. Macam semua tu ada dalam panduan yang dinamakan Al-Quran itu sendiri. Itu sebab dalam maqasid syariah yang pertama hifzuddin, menjaga agama.